Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana iza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pada yang dihormati Imam Besar Masjid Wilayah Persekutuan yang saya kasihi, pada segenap asatizah, para alim ulama, para imam di masjid mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. InsyaAllah pada pagi yang mulia ini kita akan meneruskan pengajian kita karangan atau kitab Siyarus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullah, berada pada muka surat 136 bagi cetakan ini. Tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah disebutkan di sini qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Dan makruh di dalam janggut itu 9 perkara. Pertama, menghitamkan janggut. Jadi dalam hal janggut ini ada 9 perkara yang kita dimakruhkan untuk melakukannya. So kita kena pastikan kita jaga diri kita untuk dan tidak sampai melakukannya. Apakah itu? Yang pertama, menghitamkan janggut yang putih kerana menyerupai bagi orang muda, dan yang demikian itu ditegahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya. Jadi membuat dye kan, bahasa Inggeris dia, bahasa Melayu dia dye janggut ikut warna asal iaitu hitam. Supaya nampak muda. Dah tua tak sedar diri nak nampak muda. Itulah maksud dia. Lebih kurang dia. Ni. Jadi macam saya pun dah mula uban keluar ni. Jadi kita tak boleh warnakan hitam, tak boleh. Ini khairu syababikum man tashabbaha bisyuyukhikum wa syarru syuyukhikum man tashabbaha bisyababikum. Yang bermaksud artinya sebaik-baik orang muda kamu itu iaitu orang yang menyerupai dengan orang tua kamu, dan sejahat-jahat orang tua kamu itu iaitu seorang yang menyerupai dengan orang yang muda kamu. Jadi sebaik-baik orang muda itu menyerupai seperti orang dah tua. Tapi orang yang tua ni nak menyerupai yang muda. Ini hadis riwayat Imam Tabarani dan dihukum dhaif oleh Al-Iraqi hadirin wal hadirat hafizakumullah. Tapi seperti yang telah kita jelaskan bahawa hadis dhaif bukan palsu. Bila dia bukan palsu, maka ulama mengharuskan untuk beramal dengannya sebagai fadailul a'mal, keutamaan, bukan halal dan haram, bukan akidah. Contoh yang mudah baru-baru ini iaitu dari Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM mengeluarkan sebuah kisah yang disebut di dalam kitab Rahib Maktum, iaitu ketika kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam, maka api Majusi yang ada di Parsi yang tak pernah padam beratus tahun ke beribu tahun itu akhirnya terpadam. Hadis ini Imam As-Suyuti dan beberapa ulama lain tidak menghukumnya sebagai palsu. Palsu itu maudhu', palsu. Tidak menghukumnya sebagai palsu, tapi hanya menganggap ia sebagai dhaif dan lain-lain, macam-macam lah, mungkar, dhaif dan lain-lain. Apa hal ada banyak stages, tapi ada, jadi ulama-ulama hadis tidak menghukumnya sebagai palsu. Itu yang penting. So sekarang macam mana ketika JAKIM meriwayatkan atau menceritakan perkara tersebut, dia bukan palsu, berarti dia dhaif atau yang lainnya sesuai dengan apa yang telah dijustifikasi oleh para ulama, maka kita tak boleh terus ni palsu, tak boleh riwayat dia terus, tak. Ni kalau riwayat dengan mengkhabarkan derajatnya tu iyalah kalau dia palsu. Tapi kalau dia dhaif, tak ada masalah. Lebih-lebih lagi dalam urusan sirah, maghazi, ini memang terkumpul padanya hadis dhaif. Jadi seperti dalam kitab Sirah Imam Ibn Ishaq. Sirah Imam Ibn Ishaq
Nah, baru semalam kami bersama dengan Syekh Muhammad Said, Dr. Muhammad Said Al-Kamali, seorang muhadis terkenal daripada Maghribi. Dia mengatakan bahawa kalau semua orang yang bergiat dalam sirah nak tak nak akan memakai sirah Ibn Ishaq. Nah, dan memang ulama boleh memakainya walaupun dia dhaif dalam periwayatan hadis. Ini adalah sirah, ini bukan untuk diamalkan. Apa yang nak amalkan? Api padam. So apa halal haramnya? Maksud dia apa hukum untuk diharam-haramnya apa? Dia hanya mengkhabarkan fadilah baginda SAW lahir, iaitu api di majusi padam. Ustaz, itu memperbolehkan dia untuk beramal dengan maulid Nabi. Maulid Nabi SAW diharuskan untuk diamal kerana dia adat, dia bukan ibadat. Dalamnya membaca Al-Quran, dalamnya ceramah tentang sirah baginda, dalamnya menceritakan tentang keagungan baginda SAW, dalamnya berselawat kepada baginda SAW. Ini baik ke tak baik? Tapi kalau isi perayaan maulid itu dalamnya bercampur lelaki, perempuan, saling berpegang-pegangan, menari dalam keadaan mabuk macam dekat tempat-tempat yang macam konsert misalnya ni, atau maksiat dilakukan, maksiat minum khamr dan lain-lainnya, dan terjadinya perkara-perkara yang tak baik misalnya, itu kita tolak, tak kisah apapun jenis jenis keramaian seperti itu. Tapi kalau isi dia perkara yang baik, tak ada masalah. Baca Quran takkan baca masalah, baca hadis takkan baca hadis masalah, takkan qasidah berselawat kepada baginda sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takkan bid'ah kot. Itu tak ada kena-mengena dengan periwayatan kisah Majusi tadi. Tapi kisah Majusi tadi hanya untuk memperingatkan kepada kita bahawa keagungan baginda Nabi Muhammad SAW yang lahir, bila dia lahir sampai api di Majusi itu terpadam. Irhas kita kan. Dan dia bukan palsu. Dia bukan palsu. Dia adalah yang dipanggil hadis yang dhaif, yang lemah. Atau ada yang kata mungkar, ada yang kata lemah. Boleh rujuk dalam beberapa takhrij hadis yang telah dilakukan oleh ulama seperti kitab As-Suyuti, Imam As-Suyuti, Al-Hafiz As-Suyuti rahimahullah, meninggal tahun 911, dalam kitab Al-Khasa'is Al-Kubra. Itu dia hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi itu periwayatan hadis dhaif. Jadi untuk fadailul a'mal, ataupun bukan untuk akidah. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dan murad di dalam hadis itu dengan diserupakan orang muda dengan orang tua itu, iaitu serupa pada kelakuan orang tua yang berakal, bukan serupa akan tua yang memutihkan janggut. Ini hadirin hadirat. Jadi hadis itu dengan diserupakan orang muda dengan orang tua, iaitu supaya bukan sengaja nak putihkan janggut ni, diputihkan. Saya tak tahu, ada 2 hari lepas ada kawan tanya saya, seumur hidup baru tahu, iaitu ada sejenis budaya hari ini, orang muda rambutnya hitam ni sengaja dia letak chemical untuk jadi putih, bukan dye putih, tapi dia kira macam rambut dia tu jadi tua, jadi putih, jadi beruban macam tu. Saya pun tak faham. Untuk apa? Itu kan, orang dah hitam ni belum putih ni bersyukur lah. Itu Allah Alam. Ini macam mana Ustaz? Ini disebutkan di sini bahawa sepatutnya bukan memutihkan janggut, tapi biar akal ni macam orang dewasa lah sikit. Yang muda-muda ni mecet lah sikit. Ni kena banyak makan garam. Bila orang Melayu kata kita orang muda ni tak cukup makan garam, maksud dia bukan berarti okey, orang muda kena pagi makan garam. Itu kesianlah orang yang faham literalis macam tu. Tak. Jadi bukan makan garamnya, maksud dia berpengalaman, dewasa. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan hadirin wal hadirat hafizakumullah.
Nah, dan sabda Nabi SAW, iaitu as-sawadu khidabu ahlin nar, rawahul Tabrani wal Hakim, yang ditakhrij oleh Al-Iraqi, yang bermaksud menghitamkan akan janggut yang putih itu iaitu hinai ahli neraka. Khidabu ahlin nar. Jadi kalau janggut putih kita warnakan hitam, dah hitam, adalah inai ahli neraka. Jadi wal hadar, hati-hati. Okey, dan pada satu riwayat lain, al-khidabu bis-sawadi khidabul kuffar. Hadis riwayat Imam Tabrani dan Al-Hakim dari yang ditakhrij oleh Al-Iraqi. Artinya berhinai mewarnakan janggut dengan hitam iaitu hinai orang kafir. Berhinai dengan hitam ni hinai orang kafir, masya-Allah. La haula wala quwata illa billah. Dan dari kerana inilah kata setengah ulama haram menghitamkan janggut yang putih itu melainkan kerana perang sabil. Sebab itu setengah ulama mengharamkan menghilangkan janggut yang putih itu melainkan kerana perang sabilillah. Kerana apa perang sabilillah? Kalau putih-putih dapat tu dia dah tahu dia orang tua kerepot, dia pun berani. Zaman dulu pedang kan, dia pun berani ke hadapan sebab dia kata dia ingat orang tu dah tua. Tapi kalau bila perang tu yang putih-putih ni dihitamkan, rambut putih ni dihitamkan, lemak tu orang muda lah. Ni kan, dia rasa dia dah tua, dia pun tak berani, musuh tak berani. Ni contoh dia. Itu lainlah sebab dia ada apa dipanggil, ada gharadun sahih. Ada tujuan yang benar. Kalau tujuan yang benar tak ada masalah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Kedua, makruh memutihkan janggut yang hitam dengan belerang supaya kelihatan tua. Iaitu putihkan janggut yang hitam dengan belerang supaya kelihatan tua. Maka ditakzimkan. Oleh orang akan dia kerana yang demikian itu ditegahkan oleh syarak. Sengaja biar nampak tua, putihkan biar orang hormat dia. Tak nak. Saya pun tak nak ni biar hitam. Masih muda. Itu betul ke muda? Rasa macam dah tua je. Tulang-tulang, sendi-sendi pun dah crack. Sedar dirilah kita juga. Tapi yang susah tu kalau muda nak nampak tu sebab nak dimuliakan orang, nak ditakzimkan. Takzim tu diagungkan oleh orang lain. Ini tak baiklah. Ni. Ketiga, makruh mencabut uban daripada janggut dan sesungguhnya menegahkan Rasulullah SAW daripada mencabut uban itu dengan sabdanya. Cabut uban daripada janggut, dicegah oleh baginda SAW. Ni ada satu putih ni, teringin nak cabut. Tapi baca ni makruh. Okey, kita jauhkanlah. Daripada mencabut uban itu dengan sabda baginda SAW. Wa nurul mu'minin. Uban itu adalah nur orang mukmin. Hadis riwayat Abu Daud dan Imam Tirmizi. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jika uban itu nur Allah dan barang siapa benci daripada uban itu, nescaya benci akan nur Allah. Jika uban itu nur Allah dan barang siapa benci daripada uban itu, nescaya benci akan nur Allah. Itu nur Allah. Janganlah benci uban. Sama kita kena belajar hadis lebih banyak ni tuan-tuan. Biar dia mengenal baginda sallallahu alaihi wasallam, the wisdom, prophet wisdom. That's why kita patut mula mengaji Syama'il Muhammadiyah. Ni bahasa Melayu ada, bahasa Arab pun ada. Bahasa Arab memang ada ditulis dalam bahasa Arab. Bahasa Inggeris pun ada. Beli dan belajar, mengaji. Okey. Keempat, makruh mencabut segala janggut atau setengahnya kerana Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Ibn Abi Layla qadi Madinah telah menolak penyaksian orang yang mencabut janggutnya. Mencabut segala janggut. Cabut atas setengahnya, janggut ni cabut. Kerana apa? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Ibn Abi Layla qadi Madinah telah menolak penyaksian orang yang mencabut janggut ni.
Oh, sampai macam tu. Zaman sekarang susah lah. Ni. Kelima, makruh mengurangkan janggut daripada adat yang pertengahan dan melebihkan akan dia daripada adat yang pertengahan kerana sabda Nabi SAW, khairul umuri awsatuha, sebaik-baik pekerjaan itu pertengahan. Hadis riwayat Dailami, rawahu ad-Dailami, dha'ifun dalam Kashful Khata. Keenam, makruh menyisir janggut kerana bercantik-cantik supaya dipuji oleh orang akan dia. Jadi makruh kita menyisir janggut kerana bercantik-cantik supaya dipuji oleh orang akan dia. Jadi menyisir janggut supaya cantik-cantik. Ini makruh. Makruh hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ketujuh, makruh meninggalkan menyisir janggut berkusut-kusut supaya dikata oleh orang akan dia zuhud atau soleh. Iaitu makruh meninggalkan menyisir janggut, berkusut-kusut biar nampak buruk ni, nampak ni, nampak bahasa jauh kita panggil semeraut, bahasa Melayu kita panggil tak terapi. Janggut berkusut-kusut supaya dikata oleh orang akan dia zuhud atau soleh, supaya nampak zuhud, nampak macam orang zuhud. Tak ada. Tak macam niat dah tak betul. Tadi pun cantik supaya puji oleh orang. Tak. Niat dah tak betul. Dan kata Bishrul Al-Hafi rahimahullah ta'ala, fil lihyati syirkani, pada lihya ada dua kesyirikan. Tasrihuha li ajlin nas, mengsikatnya untuk dipuji manusia, wa tarkuha mutafallitatan li idhari zuhdi, iaitu atau meninggalkannya dalam bentuk berkusut, dalam bentuk berkusut, dia nampak kusut oleh apa? Itu untuk apa? Iaitu supaya dipuji, menyatakan kerana menyatakan ia zuhud daripada dunia. Tujuannya biar nampak macam zuhud daripada dunia. Okey, jelaskan tuan-tuan dan puan-puan. Kedelapan, makruh menilik kepada hitam janggut atau putihnya dengan tilik ajaib dan menilik akan juzuk segala badan dan segala perangai dan segala perbuatan dengan tilik ajaib, iaitu dicela oleh syarak, lagi makruh terkadang membawa kepada haram. Jadi makruh menilik janggut atau putihnya dengan tilik ajaib dan menilik akan juzuk segala badan dengan segala perangai dengan perbuatan dengan tilik ajaib, iaitu dicela oleh syarak, lagi makruh terkadang membawa kepada haram. Tengok dengan bentuk ajaib, bangga dan lain-lain. Kesembilan, harus memerahkan janggut atau menguningkan akan dia kerana perang sabilillah supaya menggerunkan akan kufar. Kuningkan, perangkan. Dia nampak silau. Macam tu. Kerana nak lawan kufar atau merahkan. Maka jika tiada yang demikian itu, maka iaitu dicela oleh syarak. Kalau bukan untuk perang fisabilillah, dihina oleh syarak. Dicela. Dan kata setengah ulama, sunat memerahkan janggut jikalau bukan kerana menggerunkan akan kafir sekalipun, dengan qasad mengikuti sabda Nabi SAW juga. Jadi ada ulama kata sunat memerahkan dia, bukan untuk menggerunkan lawan fisabilillah, tapi kerana niat dia adalah untuk mengikuti ittiba', mengikuti baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan mengqasadkan yang lain daripada itu. Jangan kita niat yang lain daripada itu. Dan jangan mengqasadkan yang lain daripada menggerunkan kafir. Dan sesungguhnya bersabda Rasulullah SAW dengan katanya, as-sufratu khidabul muslimin wal khumratu khidabul mu'minin. Artinya mencelup janggut dengan kuning itu iaitu pakaian bagi muslim, dan mencelup janggut dengan merah itu pakaian bagi mukmin. Rawahu Tabrani wal Hakim al-Iraqi. Okey, dan adalah mereka itu mencelup janggut merah itu dengan hinai dan mencelup janggut kuning itu dengan kumkuma za'faran. Dan haram mencelup janggut yang putih dengan hitam, dan adalah setengah ulama mencelup janggut dengan hitam kerana perang sabil, dan yang demikian itu tiada mengapa dengan dia apabila benar niatnya
dan tiada ada di dalamnya itu hawa nafsunya dan syahwatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Dan itu adalah selesai perbahasan yang bahagian ini. Hadirin wal hadirat, jazakumullah. Okey. Bab ketiga. Pada menyatakan rahsia solat, rahsia sembahyang, dan di dalamnya itu beberapa fasal. Ini rahsia solat. Fasal pertama, pada menyatakan kelebihan segala solat sembahyang dan kelebihan sujud dan kelebihan berjamaah dan kelebihan azan dan lain. Kelebihan azan sabda Nabi SAW. Salasatun yawmal qiyamati ala kathibin min miskin atau aswada wala yahummuhum hisabun wala yanaluhum faza'un hatta yuvragha mimma bainan nas. Rajulun qara'al Qur'ana ibtigha'a wajhillahi ta'ala wa amma bin nasi wa hum bihi raduna. والرجل مبتليا بالرزق في الدنيا فلم يشغله ذلك عن عمل الآخرة والرجل أذن في المسجد ودعا إلى الله تعالى ابتغاء وجه الله عز وجل. Hadis rawahu Tirmizi, hadisun hasanun al-Iraqi. Seperti ditakhrij oleh al-Iraqi, riwayat Imam Tirmizi sebagai hadis yang hasan. Artinya, 3 orang pada hari kiamat di atas tempat yang tinggi daripada kasturi yang hitam. Kasturi yang hitam, padahal tiada berdukakan akan mereka itu oleh hisab dan tiada mencapai akan mereka itu oleh sesuatu yang ditakuti hingga selesai daripada hisab antara segala manusia pada hari kiamat. Pertama, seorang lelaki yang membaca Quran kerana ia berkehendak semata-mata bagi zat Allah Ta'ala dan jadi imam dengan manusia dan adalah mereka itu redha dengan dia. Kedua, laki-laki yang dapat balak dengan mencari rezeki di dalam dunia, maka tiada menyibukkan akan dia oleh demikian daripada beramal akhirat. Ketiga, laki-laki yang di dalam masjid dan menyerukan manusia azan kepada beribadat akan Allah Ta'ala kerana berkehendak ia semata-mata bagi zat Allah Azza wa Jalla itu. Jadi ini adalah tanda tentang kelebihan azan. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu yadur rahmani ala ra'sil muadzini hatta yafrugha min adhanihi. Hadis riwayat Imam Tabrani, dihukumi dhaif oleh al-Iraqi. Artinya tangan rahman Allah itu berpegang atas kepala orang yang azan sehingga selesai ia daripada azannya itu. Maksud tangan di sini bukan tangan dengan maksud anggota, tapi dengan tangan di sini iaitu rahmat Allah, iaitu kekuasaan Allah dan lain-lain itu berada dilindungi. Orang tersebut dilindungi. Itu maksud dia. Dan lagi sabda Nabi SAW, la yasma'u sautal muadzini jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang bermaksud tiada mendengar akan suara orang yang bang itu azan. Dah lama tak dengar abang kan. Bang tu azan itu oleh jin dan tiada mendengar oleh manusia dan tiada mendengar oleh suatu melainkan naik saksi baginya pada hari kiamat. Insya-Allah. Maka apabila mendengar engkau akan bang, maka kata olehmu seperti yang dikata oleh orang yang azan itu melainkan pada katanya. Jadi diulang. Kalau dibaca asyhadu an la ilaha illallah, dia ulang asyhadu an la ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dia macam tu. Itu maksud dia. Jadi maka kecuali apa? Bila hayya 'ala solat dan hayya 'ala falah, maka kata olehmu la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Ini. Itu. Jadi orang Melayu kita semua dan ulama dalam berbagai mazhab mengajarkan seperti ini. Ini sumber dia.
Dan lagi, dan demikian lagi pada iqamat, maka engkau kata seperti yang dikata oleh orang yang iqamat itu melainkan pada katanya qad qamatis salah. Maka engkau kata aqamahallahu adamaha wa ma damatis samawati wal ardu wa ja'alani minas salihi ahliha. Itu adalah doa yang dibaca ketika qamat. Demikian lagi pada bang subuh. Bila bang subuh maka engkau kata seperti yang dikata oleh orang yang azan itu melainkan pada katanya hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah. Maka kata olehmu la haula wala quwata illa billah, dan pada katanya as-salatu khairun minan naum. Maka kata olehmu sadaqta wa bararta. Sadaqta wa bararta. Itu dia. Sadaqta wa bararta. As-salatu khairun minan naum. Kan bila waktu subuh, azan subuh. Dan baca olehmu pada ketika selesai daripada bang itu, baca doa dia, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammati was-salatul qa'imah ati Muhammadinil wasilata wal fadilah wad darajatar rafi'ah wa ba'athul maqamal mahmud alladhi wa'adtah. Tadi innaka la tukhliful mi'ad. Ya arhamar rahimin. Saya dah biasa innaka la tukhliful mi'ad yang biasa ada kat dalam TV. Artinya, hai Tuhanku, Tuhan yang menyuruh azan yang sempurna ini, dan dengan berkat sembahyang yang berdiri ini, atau sembahyang yang didirikan, itu kalau kat TV, beri olehmu akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan tempat yang tinggi di dalam syurga, dan kelebihan dan derajat yang tinggi, dan bangkitkan olehmu akan dia akan martabat yang kepujian pada hari kiamat yang engkau janjikan akan dia, hai Tuhanku, yang terlebih kasih akan hamba-Nya daripada segala orang yang kasih. Kelebihan segala sembahyang fardu. Sekarang kelebihan segala sembahyang fardu. Jadi sembahyang fardu apa kelebihan? Ada ruwal hadrah. Iaitu firman Allah Ta'ala, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Yang bermaksud artinya bahawasanya sembahyang itu adalah difardukan lagi, ditentukan waktunya atas segala orang yang mukmin. Surah An-Nisa ayat 103. Ini pentingnya solat, kena jaga solat. Sebab tu kita dakwah ini solat nombor satu. Solat kena jaga nombor satu. Kalau para wanita kat sana atau makcik-makcik, anti-anti, hajah-hajah, ada anak perempuan nak kahwin kan, laki tu cari yang ahli solat. Solat dia kena jaga. Ini. Nabi sabda sallallahu alaihi wasallam, khamsu salawatin katabahunna Allah Ta'ala azza wa jalla 'alal ibadi. Faman jaa'a bihinna wa lam yudayyi' minhunna syai'a istighfafan bihaqqihinna kana haqqan 'ala Allah Ta'ala ay yudkhilahul jannah wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu indallahi ahadun in syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a adkhalahul jannah. Rawahu Abu Daud wan Nasa'i. Artinya, memfardukan Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla memfardukan atas hamba-Nya 5 waktu sembahyang. Maka barang siapa mengerjakannya, padahal tiada menghilangkan ia daripadanya sesuatu kerana meringan-ringankan dengan haknya, nescaya adalah baginya hak atas Allah Ta'ala bahawa masukkan ia akan dia ke dalam syurga. Jadi hakikatnya Allah SWT akan masukkan dalam syurga. Bukan kita kata wajib Allah masukkan. Tak, maksud dia lazim, biasanya, sepatutnya, maksud dia keadaan macam ni, ialah Allah SWT masukkan dalam syurga. Maksud dia macam ni. Dan tapi boleh je Allah tak masukkan, tu hak Allah. Tapi biasanya hak Allah SWT masukkan dalam syurga. Dan barang siapa yang tiada mengerjakan dengan sembahyang 5 waktu itu, maka tiada baginya pada Allah Ta'ala yang dijanjikan. Jika menghendaki, Allah Ta'ala akan menyiksanya, maka disiksanya. Dan jika menghendaki, ia akan memasukkannya
ke dalam syurga, maka memasukkan ia akan dia. Kalau Allah nak masuk, Allah masukkan. Allah tak masukkan, itu hak Allah SWT. Itu maksud di hadir wal hadir abid. Dan lagi sabda Nabi SAW, inna salawati kafaratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Hadis riwayat Imam Muslim. Bahawasanya sembahyang 5 waktu itu kafarat yang menghapuskan bagi dosa yang antara tiap-tiap satu daripada sembahyang yang 5 waktu itu, selama ia menjauh akan segala dosa yang besar-besar. Dan sabda lagi Nabi SAW, bainana wa bainal munafiqina syuhudul atamati was subhi la yastati'unahuma. Rawahul Malik, hadis mursal. Rawahul Malik dalam Muwatta. Antara kami dan antara munafik itu hadir sembahyang isyak dan sembahyang subuh, padahal mereka itu tiada kuasa hadir akan keduanya itu. Dan lagi sabda Nabi SAW, as-salatu imaduddin, faman tarakaha faqad hadamaddin. Rawahul Baihaqi, hadis dhaif. Yang bermaksud artinya, sembahyang itu tiang agama, maka barang siapa meninggalkan akan dia, maka sesungguhnya merobohkan ia akan agama. Dan lagi sabda Nabi SAW, man laqiyallaha wa huwa mudayyi'un lis-salati lam ya'ba'illahu bi syai'in min hasanatihi. Hadis rawahu Tabrani. Liraqi, yang bermaksud barang siapa mati padahal ia mengiyakan bagi sembahyang, yakni meninggalkan akan sembahyang, nescaya dia tiada menerima Allah Taala akan suatu daripada amal kebajikan. Dan banyak lagi hadis yang insya-Allah kita akan baca pada waktu yang akan datang. Kerana waktu dah sempit, maka saya iktifakkan penyajian ini sampai sini. Aku lu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Ingat, jaga solat kita, jaga ibadat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.